Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 9 Grup G UUM Johor Bahru, hari ini kami akan bentangkan sedikit sebanyak mengenai infografik yang telah kami buat. Kami telah memilih satu tajuk iaitu berkaitan isu penderaan terhadap kanak-kanak. Sebelum saya memulakan isu dengan lebih lanjut, izinkan saya menerangkan apa itu penderaan. Penderaan merupakan sebarang perbuatan yang sengaja menyebabkan kecelakaan ataupun kecederaan ataupun trauma terhadap orang lain, termasuklah haiwan sekalipun, sama ada dengan cara memukul, merotan dan sebagainya. Penderaan kanak-kanak adalah disifatkan sebagai satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam persekitaran yang sihat dan bermaruah dalam kelangsungan hidup mereka. Dalam beberapa tahun ini, kita acap kali mendengar isu mengenai penderaan terhadap kanak-kanak ini berlaku. Persoalannya, apakah faktor yang boleh menyebabkan isu penderaan kanak-kanak ini berlaku? Oleh itu, kami mewujudkan satu objektif bagi memastikan isu penderaan kanak-kanak ini dapat diatasi. Antara objektif kami adalah dengan mengenal pasti faktor dan masalah penderaan kanak-kanak. Seterusnya, kami akan mengkaji kesan-kesan terhadap mangsa penderaan, lebih-lebih yang berlaku terhadap kanak-kanak, dan seterusnya kami akan memberikan kesedaran kepada pelbagai pihak dalam usaha melindungi kanak-kanak dan mewujudkan persekitaran yang selamat untuk kanak-kanak dari sebarang gejala yang tidak sihat. Khususnya saya akan menerangkan tentang kaedah kajian kumpulan kami. Kumpulan kami mengambil pendekatan menggunakan perisian Google Meet untuk membincangkan task yang diberikan oleh lecturer. Dalam perbincangan melalui Google Meet tersebut, kami membincangkan tentang topik isu-isu semasa yang hangat untuk diambil sebagai kajian kumpulan kami. Selepas kami memilih topik, iaitu topik penderaan kanak-kanak, kami membahagikan tugas, iaitu yang pertamanya mencari maklumat tentang penderaan kanak-kanak. Yang keduanya, kami membahagikan tugas kepada dua kumpulan, iaitu satu kumpulan lagi membuat poster dan satu kumpulan lagi untuk membuat video. Data-data dan maklumat yang kami perolehi, kebanyakannya kami perolehi daripada sumber YouTube dan juga berita online. Maklumat lain juga kami perolehi daripada sumber internet dan bahan-bahan bacaan lain. Khususnya, isu mengenai penderaan kanak-kanak pada masa ini adalah semakin kritikal, yang perlu kita semua mengambil berat. Statistik penderaan kanak-kanak meningkat. Kajian kami berdasarkan daripada tahun 2018 sehingga 2020, penderaan kanak-kanak statistiknya semakin meningkat. Peningkatan kes penderaan kanak-kanak melibatkan ibu bapa sendiri sepanjang PKP sejak Mac tahun lalu membuktikan tahap mental masyarakat sekarang semakin terganggu. Ini adalah kerana berkemungkinan semasa PKP ini berbagai-bagai aspek menyebabkan ibu bapa mental, menyebabkan penderaan kanak-kanak berlaku. Berdasarkan statistik PDRM, peningkatan sehingga 20% kes penderaan kanak-kanak berlaku di negara ini. Ini adalah statistik yang amat tinggi yang menyebabkan kita harus memberi kesedaran kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya golongan ibu bapa, bahawa penderaan kanak-kanak ini adalah suatu kes yang amat serius dan perlu ditangani dengan segera. Sekian. Faktor utama penderaan terbahagi kepada 3 faktor, iaitu yang pertama adalah faktor masalah kewangan. Masalah kewangan merupakan faktor yang tidak terlepas daripada kebanyakan keluarga. Apabila kewangan tidak dapat diuruskan dengan baik,
Anak-anak menjadi mangsa penderaan dan pengabaian, terutama dari sudut hak asasi yang tidak terjaga. Yang kedua adalah faktor penagihan dadah. Penagihan dadah di kalangan ibu bapa dan ahli keluarga lain menyebabkan penderaan kanak-kanak ini berlaku. Hal ini kerana seorang penagih dadah akan hilang kewarasan dan hilang pertimbangan dalam sesuatu hal hingga sanggup melakukan perbuatan yang di luar kawalannya. Yang ketiga adalah faktor mental. Faktor mental ini adalah apabila seseorang pendera itu hilang pertimbangan akibat daripada kemurungan atau masalah-masalah lain yang dihadapinya melakukan penderaan ke atas kanak-kanak untuk melampiaskan kemarahannya. Ketiga-tiga faktor ini dilihat menjadi punca dan penyumbang terbesar terhadap kes penderaan kanak-kanak. Seterusnya adalah jenis-jenis penderaan. Penderaan yang pertama adalah penderaan fizikal. Penderaan fizikal adalah disebabkan oleh tumbukan, tamparan, sepakan, gigitan, goncangan, tikaman, tercekik, pukulan yang menggunakan tangan, kayu atau sebarang objek atau apa-apa yang mencederakan kanak-kanak. Jenis penderaan yang kedua adalah penderaan seksual. Penderaan seksual adalah sebarang aktiviti yang bermaksud untuk mendapatkan kepuasan dan memenuhi kehendak orang dewasa atau kanak-kanak remaja di mana mengikut umur atau perkembangan boleh mengambil tanggungjawab dan dipercayai. Ini termasuk eksploitasi komersial melalui pelacuran atau penghasilan gambar lucah. Yang ketiga adalah penderaan emosi. Penderaan emosi berlaku apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental, atau emosi kanak-kanak itu seperti kecelaruan mental atau tingkah laku, keresahan, kemurungan, penyendirian dan perkembangan lambat. Yang keempat adalah penderaan jenis pengabaian. Pengabaian berlaku apabila kanak-kanak yang menginap di rumah di mana orang dewasa tidak memberi keperluan asas, contohnya kegagalan untuk menyediakan keperluan seperti makan, tempat perlindungan atau kekurangan pengawasan yang teliti. Seterusnya adalah kegagalan untuk memberi rawatan atau perawatan kesihatan mental. Dan seterusnya adalah gagal untuk memberi pendidikan atau menawarkan perkhidmatan khas. Menurut statistik, bagi kes penderaan kanak-kanak pada tahun 2018 meningkat naik berpunca daripada pengabaian yang mana kedua ibu bapa maupun penjaga melakukan pengabaian, pengawalan dan pengawasan sehingga mengakibatkan kecederaan, kecacatan maupun kematian. Sebagai contoh, kes yang berlaku kepada bayi berusia 11 bulan dijumpai lemas di dalam baldi bilik air di rumahnya di Tumpat, Kelantan. Bagi tahun 2019, kes penderaan fizikal meningkat naik yang dikaitkan dengan melakukan kekerasan dan keganasan terhadap kanak-kanak. Seperti contoh, kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun meninggal dunia akibat didera oleh bapa tirinya dan menjumpai kesan lebam serta kesan cucuk api rokok di kaki. Indeks bagi kes penderaan mental dan seksual meningkat naik pada tahun 2020 seperti contoh dicabul, dirogol maupun sumbang mahram. Perkara seperti ini berlaku dan meningkat naik ketika negara sedang dilanda wabak COVID-19 dan perintah kawalan pergerakan dilaksanakan yang mana ibu terpaksa keluar bekerja, malah ahli keluarga yang lelaki tinggal di rumah bersama saudara perempuan tanpa pengawasan ahli keluarga yang lain. Bagi kesan-kesan dengan penderaan seperti ini berlakunya traumatik terhadap kanak-kanak dan membawa masalah kesihatan mental seperti kemurungan. Bagi kes penderaan fizikal adalah lebih mudah dilihat berbanding penderaan yang lain kerana ianya menunjuk beberapa kesan seperti contoh lebam, bengkak, cedera atau berdarah. Jika tidak dibendung boleh membawa kepada kematian. Selain daripada itu, keseluruhan penderaan juga boleh mengganggu proses perkembangan kanak-kanak dari segi sukar untuk mendengar atau menumpu perhatian dan berlaku ketidakseimbangan emosi, kognitif dan sosial dan terdedah kepada gejala tidak sihat. Bagi perubahan tingkah laku pula, ia akan memberi tekanan emosi serta mengganggu fikiran kanak-kanak dan menyebabkan kemurungan yang teruk. Malahan boleh mengakibatkan kecederaan, sukar tidur malam, suka menjauhkan diri dari orang lain, suka memberikan perhatian dan sering merasa gelisah serta tabiat makan tidak teratur. Seterusnya, penyelesaian isu.
Yang pertama, kaunseling. Mengadakan perkhidmatan kaunseling kepada pihak yang terlibat dengan masalah penderaan kanak-kanak. Perkhidmatan kaunseling ini dapat membantu pihak yang terlibat dalam menangani masalah ini. Dengan cara ini, pihak kaunseling dapat membimbing individu mencari punca yang menyumbang ke arah isu yang dihadapinya. Yang kedua, kempen kesedaran. Mengadakan kempen kesedaran untuk mendedahkan kepada masyarakat secara umum bagi membanteras masalah penderaan kanak-kanak. Kempen ini akan memberi kesedaran kepada para ibu bapa supaya lebih melindungi anak-anak mereka, di samping mereka lebih memahami tanggungjawab mereka sebagai seorang ibu bapa. Jadi, mereka akan mengelakkan anak mereka menjadi mangsa penderaan yang seterusnya. Yang ketiga, kuat kuasa undang-undang dan dasar perlindungan kanak-kanak negara terhadap pengabaian, penderaan dan keganasan terhadap kanak-kanak. Dasar perlindungan kanak-kanak amat perlu pada masa ini bagi menggalakkan setiap agensi, organisasi dan anggota masyarakat memberi keutamaan kepada perlindungan kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama. Yang keempat, kelas bimbingan agama. Pihak-pihak yang berwajib perlu mengadakan kelas-kelas bimbingan bagi memberi pendidikan keibubapaan kepada setiap pasangan yang akan mendirikan rumah tangga. Pendidikan ini amat penting kepada setiap pasangan bagi memberi kesedaran kepada mereka, kesedaran dan tanggungjawab dalam berumah tangga. Dengan itu, masalah penderaan kanak-kanak akan dapat diatasi. Yang kelima, mempromosi talian kasih di bawah kebajikan masyarakat melalui Majlis Keselamatan Negara. Kerajaan telah mewujudkan satu talian khusus untuk menangani kes-kes berhubung dengan masalah rumah tangga yang melibatkan penderaan kanak-kanak. Dengan adanya talian ini, masyarakat boleh melaporkan kes penderaan kanak-kanak dengan lebih pantas. Seterusnya, rumusan. Semua pihak haruslah memainkan peranan penting untuk mencegah penderaan kanak-kanak dari terus berlaku. Pengawalan emosi dan kawalan diri dan kesedaran dalam diri dan sentiasa mengikut ajaran Islam adalah sentiasa dipraktik untuk membendung masalah penderaan dari terus berlaku. Penguatkuasaan undang-undang serta mahkamah khas jenayah yang ditubuhkan bagi membicarakan isu-isu melibatkan penderaan kanak-kanak di samping mahkamah kanak-kanak wajar diteruskan agar menjadi pengajaran buat ibu bapa yang terlibat serta masyarakat. Sekian, terima kasih.